مشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين باب صوت المؤذن والله خلقكم وحديث الإسراء. Ini ialah suatu bab, ialah berkaitan dengan suara muazzin. Yang kedua, wallahu khalaqakum, Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Dan yang tiganya, wa hadithul Isra, hadis tentang Isra, mana Isra Mi'raj. Qala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an annahu qala, daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, bahawasanya Abi Sa'id qala berkata li Abdullah bin Abdurrahman. Abu Sa'id al-Khudri dia berkata bagi Abdullah bin Abdurrahman, dia kata inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata, sesungguhnya aku tengok mung, aku nampak mung ni suka akan mana kambing dan juga badiyah. Maksudnya Abdullah bin Abdurrahman dia tu makna memelihara makna kambing, dan badiyah ni makna darat lah. Tempat pera kambing. Tempat ni dia orang Arab dia pera tu dia pergi tunggu sungguh. Tidak supaya kita orang Melayu. Dia pergi tunggu binatang ternakan dia di lereng bukit. Tempat dia pergi tunggu sungguh gembala. Jadi aku tengok mung ni suka akal kambing dan juga badiyah. Makna memelah kerja dia gembala kambing. Yang duduk di darat tempat meragut rumput kambing dia. Tu. Jadi fa idza kunta fi ghanamika, maka apabila adalah mung tu pada ghanamika, pada kambing mung, kamu sedang orang panggil gembala ke kambing au badiyatika, ataupun badiyah kamu. Badiyah tu makna darat tanah, makna lapan pada daratan kamu. Fa'adhanta lis-salati, maka azan oleh kamu bagi semaya. Farfa' sautaka bin nida, maka angkatkan suaramu dengan azan. Saat ni nida mana azan lah. Tu. Hanya bila azan angkatkan suara dengan lantan. Fa innahu, apa tu? Jadi walaupun musagir muazzin, muazzin, mu nak semaya mana masuk waktu, mu nak semaya muazzan. Mobil patu mobil tu dengan secara lantan angkat suara. Sebab apa? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini, kerana bahawasanya sya'an tidak mendengar sejauh suara muazzin jinnum wala insun wala syai'un, mendengar oleh jin ke
dan tidak juga mendengar oleh manusia dan juga yang lain daripada mana atau yang lain daripada sesuatu illa syahidalahu, melainkan bersaksilah jin ko ataupun insun sani atau syait sani lahu baginya bagi al-muadzin yaumal qiyamah. Jadi orang azan dia kena azan sekuat mungkin selantan mungkin dia boleh. Jadi kalau kita sekarang guna speaker ni kau lagi jauh. Tu. Sebab apa tu? Sejauh mana? Maknanya semakin jauh suara kita pergi semakin lantan bermakna semakin jauh suara kita pergi. Jadi bila semakin jauh suara pergi maknanya yang mendengar azan tu semakin ramai. Daripada kalangan jin ko, insun ko, jin wala syai'un sesuatu hayawan ko bergapo dia ko hok boleh mendengar tu. Semua tu tidak mendengar, malaikat jadi saksi pada hari kiamat. Tu dia. Jadi tak usah saya suara lah. Makna kita azan, makna hok guna speaker pun makna kita kuatkan makna suara tu akan jadi lebih lantan lagi. Tu. Jadi kalau kita duduk sore ni duduk tanah di darat dia sore-sore dia azan tu maknanya walaupun tak ada orang tu makna ada jin, ada binatang-binatang. Jadi mana-mana yang boleh dengar tu makna dia dengar, itu menjadi saksi. Tu. Jadi makna orang tu ke azan yang inilah kelebihan dia tu. Sebab tu mana ulama fiqh kita pun duduk bahas mana lebih tu iman dengan Tok Bilal tu sungguh daripadanya mengatakan lebih Tok Bilal lagi Tok Imam cukup ke mana pun dia kena semaya, dia tak jadi Tok Imam pun. Jadi dia jadi imam tu dia semaya azan ni makna kalau sore je buatnya tu. Jadi makna muazzin ni tukar padah Allah Taala. Bukan dia yang dia ni tukar padah je. Tukar padah jadi hebatlah, mulialah jawatan tu. Tukar padah Allah Taala. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tu. Jadi kadang-kadang makna kalau orang Jamiah dulu dia tak ada speaker, azan buat menara, masjid-masjid tu menara tinggi-tinggi tu jual azan tu supaya orang panggil suara tu boleh teman maknanya orang panggil pergi jauh. Tu. Kerana Nabi kata maknanya siapa dia yang dengar azan itu dia akan jadi saksi kepada muazzin tu. Jadi maksud dia maksudnya kita sepatutnya ambil kesempatan ni untuk azan tu makna selantan mungkin supaya ramai orang panggil, semakin ramai orang yang boleh mendengar orang panggil azan kita. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id makna perawi kita ni hakadha sami'tuhu aku kata aku ayat lagu ni bukan pandai-pandai aku hakadha lagu tu lah lagu zan al-mazkur sana maknanya azan maknanya li salat farfa sautaka bil nida dan sebab apa tu ilah dia sebagaimana tadi hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lagu tu lah aku mendengar akan dia akan hakadha tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata balah tu lah. Sahabat tu lah aku suruh mu buat lagu tu. Tu. Jadi sebab itulah orang jadi muazzin ni maknanya nak kepada suara yang lantan. Tu. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala daripada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda qala Allah azza wa jalla berfirman oleh Allah azza wa jalla. Ini maknanya hadis qudsi lah kalau Allah Taala berfirman wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqi. Siapakah yang terlebih zalim? Di ayat dalam Quran pun banyak ayat-ayat yang laras bahasanya begini. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi thumma tu mana lagu tu ada banyak ini hadis qudsi. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqi. Siapakah yang terlebih zalim, yakni bila konsep zalim ialah li anfusin mana li anfusihim mana wal kafiruna humuz zalimun ay li anfusihim. Jadi siapa dia buat zalim sebenarnya dia buat zalim kepada diri sendiri. Dia zalim tu dia ada tiga. Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, zalim kepada diri. Tapi hakikatnya ketiga-tiga tu dia klik sebenarnya zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah Ta'ala maknanya meninggalkan wajibat dan mengerjakan muharramat. Tu dia panggil zalim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zalim kepada makhluk mana menafikan hak makhluk.
menyakiti makhluk itu banyak, dia zalim tu makna dia luas. Zalim kepada diri kita sendiri pun banyak juga. Buat khianat kepada tubuh badan kita sendiri dari segi dunia dan juga agama. Dari segi dunianya ialah kita tu duk makan ikut sedar, jadi mengundang penyakit tu zalim juga. Tu zalim orang panggil maknanya orang panggil makna berjaga malam pasal hari mana tu makna zalim juga. Tidak memberikan hak tubuh badan. Zalim dari segi itu, menzalim kepada diri kita sendiri adalah bab agama, mendedahkan diri kita kepada api neraka. Kemudian zalim kepada Allah, zalim kepada manusia tu hakikat zalim kepada diri sendirilah. Tu. Jadi bila sebut zalim, mana hakikatnya ialah li anfusina, kita buat zalim kepada diri kita sendiri. Khianat kat orang makna kita khianat diri kita sendiri. Tipu orang makna kita tipu diri kita sendirilah. Tu. Wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu kal khalqi. Siapa dia hak yang terlebih zalim daripada mereka yang pergi, mana yang qasada, mana yang berhajat, yang bermaksud menjadikan seperti menjadikan aku, maksudnya khalqi, aku menjadikan makna nak meniru perbuatan Allah Taala, nak menjadikan makhluk. Seperti nak buat makhluk ni. Nak buat makhluk serupa aku buat makhluk. Tu. Seperti buat patung. Tu dia panggil nak meniru khalqi itu. Khalqi kejadian aku, makna hal aku menjadikan oleh aku akan sesuatu tu. Tu. Jadi kalau buat benok buat rumah tu tak ada apa tu. Itu tidak meniru, orang panggil menjadikan Allah Taala. Ni buat patung ke buat berapa tu fa yakhluqu. Baiklah. Kalau dia hagah sangat makna Allah Taala makna sebut ini adalah zalim. Zalim makna zalim lah, makna benda kita tak mampu kita tebih buat juga makna zalim lah. Samalah orang panggil jawab pekerjaan yang kita tidak mampu buat, kita tebih buat sanggup menyanggupi dengan pekerjaan itu, jawab tu. Tu dia panggil zalim. Zalim kepada kita sendiri. Jadi dah dia tu orang panggil nak meniru perbuatan aku, cuba buat gini. Fa yakhluqu dzarratan. Cuba buat zarrah terawak zarah boleh ke tak? Jawab dia zarah. Zarah ni minal hayawanati wal jamadi. Tu makna asal ni. Qasada ada. Ni yasna'u wa yuqaddiru kal khalqi. Tu maksud dia. Buat dan mentakdirkan. Mentakdirkan makna menentukan seperti menjadikan aku. Khalqi itu mana aku menjadi. Wa zarah tu apa dia? Zarah ni dia ada dua. Satunya an-namlatus saghirah. Semut yang kecil, zarah satu. Awil haba ataupun bijian, mana zarah. Sebagaimana sebesar zarah, misqala dzarratin. Tu. Tu buat zarah. Buat biji lenga. Kalau kita mana buat biji lenga boleh ke tak? Buat orang panggil semut kecil boleh ke tak? Tu zarah. Au liyakhluqu habbatan, ataupun terah dia buat habbah, mana biji mana gandu ke barli ke berah ke au sya'iratan atau sya'irah. Sya'irah mana sya'irah ni setengah daripada jenis gandum yang terbaik Jadi wal muradu ta'jizuhum, murad dengan firman Allah Taala ni ialah nak melemahkan. Aku terah buat zarah masuk mana mau boleh buat. Gitulah. Mau tak boleh buat. Wa ta'dzibuhum taratan, dan mendera makna menazabkan akan mereka itu. Taratan yakhluqul hayawan wa akhra yakhluqul jamad, mana sekali menjadikan mana hayawan dan sekali yang lain pula menjadikan wa akhra wa taratan yakhluqul jamad. Jamad ni maknanya benda-benda kaku, maknanya tidak binatang, tidak mana dia panggil benda-benda kaku lah yang tak bernyawa. Wa fi na'um min at-taraqi fil khasasah. Ini adalah satu nauk pada hari ini, adalah satu nauk daripada naik pada kehinaan, kohino. Yakni start daripada zarrah, acuak zarrah, habbah, syairah. Makna naik tu bukan naik kau tinggi, naik dari segi khasasah, hino. Tu. Zarrah tak boleh buat, habbah tak boleh buat, syairah tak boleh nak buat. Ataupun aw naun minat tanazuli fil ilzam, dan satu bahagian daripada tanazul, makna turun. Taraki makna kau naik, kau turun fil ilzam. Ilzam tu memistikan. Pada pihak ilzam dia panggil anda ta'ala tanazul, daripada zarrah kepada habbah kepada syairah tu dia kau turun dari sudut ilzam. Dari sudut orang panggil khasasah hino, dia kau naik kohino. Begitu.
Itu dari segi orang panggil seninya lah. Tu atur apa tu sebut mana falyakhluqu dzarratan aw yakhluqu habatan aw sya'iratan. Dia ada tertib tu. Tertib menurun, tertib menaik. Mengikut kalau orang panggil dari segi ilzam, melazimkan buat tu. Maksudnya kau turun. Tu. Buat kau hok rendah, Kau rendah buat. Tu. Dari segi hina kau naik. Kau terlebih hina. Begitu. Itu satu teknik lah. Tu. Keindahan kesusunan perkataan. Tu. Jadi Allah Ta'ala itu bukan cabar dan juga melemah ta'jiz, melemahkan. Macam kita agak biasa dia kata, dia mau boleh. Dia buat, dia mau buat. Itu maksudnya kita melemahkan ta'jiz. Buat. Itu maknanya melemahkan. Maksudnya dia mau tak boleh buat. Tu begitu ni. Mana dia mau boleh buat? Beli. Dia mau boleh beli. Ni. Dia mau ada. Ni. Tu maksudnya kita melemahkan. Qala musannifur rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an yaqulu berkata, lailata usriya, lailatan pada satu malam usriya bi Rasulillah, yang diisrakan dengan Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, min Masjidil Ka'bah, daripada Masjidil Ka'bah, Masjidil Haram dan makna Ka'bah. Masjidil Ka'bah, Masjid Ka'bah makna masjid ada Ka'bah, makna Masjidil Haram dah. Annahu ja'ahu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu, datanglah akan Nabi salah satu nafarin, 3 orang. 3 orang. 3 orang makna 3 malaikat. Makna kemarin ataupun kemarin dulu. Hok pagi tak ada demo tanya ni. Ibarat kita hok pagi itulah. Apa ibarat kita tu makna seorang dia panggil orang malaikat, seorang malaikat, 3 orang malaikat. Itu bahasa saja ni. Payuh nak bahasa malaikat ni, 1 malaikat, 2 malaikat, tapi kita jauh jamin dulu semua dia panggil orang juga. Jadi kerana orang-orang ni manusia ni. Apa panggil orang penjodoh bilangnya orang. Tu salah mari tanya ni. Itu bahasa. Mana jamnya dulu, mana larang, mana penyelarasan dari segi sudut penyelarasan kalimah perkataan pun tak ada ni. Ikut masing-masing muallif lah ni. Jadi kita pun orang-orang mengajar pun dia jadi menurut dengan dalam kitab seorang malaikat ni. Kita berkata-kata rasa seorang malaikat, apa seorang malaikat ni. Itu tak ada gapo lah ni. Cuma pencodoh bilangnya tu panggil orang malaikat, orang-orang ni manusia ni. Tu makna bahasa tak ada, sebab malaikat nak panggil gapo dia. Tak kena panggil sebatai malaikat, sekeping malaikat ni. Jadi kalau tak ada begitu, tak ada penjodoh bilangnya dia, kita kata 1 malaikat, 2 malaikat gitu ni. Tapi tidaklah nak sedak juga. Dia tak sedak, tak bubuh penjodoh bilangnya ni. Kalau kata payung dipanggil sekaki ni, sekaki. Yalah dah. Sekaki kayung. Mana kalau selipar sepasal ni, mana sekeping sebatai, sebutir, sebuah, itu mengikut mana? Kereta ni tu. Jadi mana malaikat orang ni bubuh orang kan kita fikir orang kan manusia ni. Tapi memang banyak dari kita jauhi makna 2 orang malaikat datang ni. Tu. Jadi tak ada apalah hak tu ni. Dia sebut kepada istikmal zaman dulu boleh jadi begitu ni. Tu dah jadi. Tapi kalau kita malam pakai 2 malaikat tu zaman sekarang tu, sebab bila banding dengan istikmal bahasa sekarang memanglah dia berbeza ni. Ni bab Isman je mana seekor bismillah ni. Kalau tu panggil bismillah panggil seekor. Agak nak lorak dia biasalah gitu ni. Dia tidak jadi kasar, tak jadi kece, orang panggil makna jadi punah dari segi akidah, tidak ni. Memang tiap-tiap dia panggil seekor. Kok tak ada ekor pun panggil ekor juga ni. Jadi itu memang bahasalah mengikut sepak ni. Tu kita pagi tu mana kita mana orang Banjar ni. Tu mana saat ni malaikat ni. Tu nafar orang pun kan ni memang orang lah, 3 laki-laki. 3 laki-laki tu makna malaikat, tapi dia berupa ni makna orang, berupa manusia. Salah satu nafarin qabla an yuha ilai, sebelum bahawa diwahyukan kepadanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa naimun, sedangkan Nabi ni tidur fil Masjidil Haram. Nabi tidur
Di orang panggil di masjid jadi kalau kita malah bos orang duk kritik, duk kata orang panggil handi doa lah gapo ambil hot ni cerita Isra Mi'raj ni. Ambil ni kalau malah bos lah. Kalau tidak kan mana tak ada gapo ni. Kalau kita malah bos nak Allah serabut lah, nak kritik buat benda ni. Jadi ambil hot ni. Ambil cerita Isra Mi'raj ni. Nabi ni. Hadis sahih tu dah hadis sahih. Tu. Jadi wahwa na'imun sedangkan nabinya tidur fil Masjidil Haram. Faqala awwaluhum berkata yang pertama daripada mereka itu salah satu nafar itu. Ini malaikat lah ni. Ayyuhum hu. Manakah mereka itu? Ni, sebab Nabi tidak seorang ni. Nabi bersama dengan dua orang lagi. Jadi mana mereka itu? Manakah antara mereka itu dia? Mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Moga duk tidur, duk selimut ke berapa tak tahu, tak kenal lah. Tu. Faqala awsatuhum berkata duk tengah-tengah mereka itu salah satu nafar itu huwa khairuhum. Dia Nabi itulah mana yang terbaik mereka itu. Faqala akhiruhum akhir. Yang terakhir. Bukan akhiru. Mana akhiruhum berkata akhir mereka itu sebab dia guna awaluhum wa akhiruhum. Faqala akhiruhum berkata yang akhir mereka itu kecil belaka. Khudhu khairahum. Ambil oleh kamu hak yang terbaik mereka itu. Tu. Tu lil uruj bihi lis sama untuk orang panggil bawa naik kepada langit. Tu. Fakanat tilkal lailatu maka adalah demikian itu malam falam yarahum hatta atauhu maka tidak melihatlah oleh Nabi akan mereka itu. Hatta atauhu lailatan ukhra sehingga datanglah mereka itu salah satu nafar itu akan Nabi saat itu lailatan ukhra pada malam yang lain pula. Jadi makna Nabi tak khabarlah yang pertama kali tu. Tu. Jadi makna hok mana? Jadi malam yang pertama tu makna ni malam yang kedua pula. Barulah Nabi tengok fi ma yara qalbuhu pada barang yang melihatlah oleh hatinya. Wa tanamu ainuhu dan tidurlah oleh matanya. Wala yanamu ni Nabi para anbiya wala yanamu qalbuhu. Jadi melihat oleh hatinya. Jadi inilah juga sebagaimana kalau Siti Aisyah radhiyallahu anha menyabitkan bahawasanya Isra Mi'raj Nabi itu dengan ruh saja kan. Tidak dengan tubuh badan. Tu Aisyah. Siti Aisyah pandangan dia begitu. Tu. Tapi jumhur sahabatnya maknanya birruh bil jasad. Birruh bil dam tu dulu ana duk mengaji pondok Sengaria dulu. Masa itu Saddam Hussein mana Iraq masa tahun 90. Ada satu orang ustaz tu dia daripada Libya, dia mengaji Libya ni. Semangatlah. Maknanya buat perhimpunan dia tiap-tiap minggu ada perhimpunan. Makna birruh bidam. Tu. Tu makna ada kata-kata semangat dia ni. Jadi kita pun pelajar pakat tu kata ni. Makna sokong Saddam lah. Birruh bidam. Apa perkataan dia asalnya Saddam belakang. Macam yang juga birruh bidam. Tu kata-kata orang sokong Saddam tu lah. Ni makna biruh dengan dam, ruh nyawa dengan darah ni. Ni maknanya qaul yang sahihnya ialah Nabi Isra Mi'raj itu ialah biruh wal jasad. Ma'an. Tapi sini maknanya fima yara qalbuhu wa tanamu 'ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Makna kerana Nabi ni wa kadzalika al anbiya'u. Begitulah para nabi lah gitu. Para nabi lah gitu. Ini kata rawi kita lah. Para nabi lah gitu dah. Mata je tidur tapi hati tak tidur. Jadi walaupun dalam keadaan tidur, mana kerana Nabi itu didatangi oleh salah satu nafar itu dalam keadaan dia tidur. Jadi dia melihat itu pada malam yang kedua tu makna dengan hati. Tu. Dengan hati. Jadilah gitulah Nabi. Tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Mana tidur oleh mata-mata mereka itu dan tidak tidur oleh hati-hati mereka itu. Falam yukallimuhu sallallahu alaihi wasallam maka tidak bercakap mereka itu salah satu nafar itu malaikat hu akan dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tamaluhu fawada'u inda bi'ri zamzam sehinggalah menanggun mereka itu salah satu nafar mana akak
hu Nabi fawada'u dan meletakkan akan dia akan Nabi di sisi telaga Zamzam. Tu. Bilik mana telaga Zamzam? Inda bilik mana? Bilik pembedah. Ni bilik pembedah. Fatawallahu baina minhum, maka menguruslah, tawalla mengurus, menyelia, hu akan dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum, daripada mereka itu salah satu nafar ni Jibrilu alaihi salam. Jadi Jibril lah pakar bedahnya. Tu ketua operation ni. Ketua orang panggil operasi, orang panggil operation ni. Tu Jibril lah. Tu. Thumma syaqqa Jibrilu ma baina nahrihi ila lubbatih. Kemudian membelahlah, ini dia panggil sebagai syaqqus sadri. Jadi kalau kita bercakap tentang salah satu daripada poin yang paling penting dalam Isra' dan Mi'raj itu ialah syaqqus sadri. Itu persiapan untuk Isra' Mi'raj. Jadi kalau kita bahagia orang mengaji tasawuf banyak sikit atau situ bulan, sebab itu masalah persiapan nak pergi jumpa Tuhan dia, hati yang bersih, bersih hati dulu. Tapi kita ni nak bersih hati tak boleh lah awak pergi USM ke ataupun hospital Raja Zainab, untuk maknanya waktu menjanji nak suruh belah dada nak tak boleh cedek air Zamzam, tidak. Itu adalah simbolik daripada Nabi begitu, secara realitinya. Tapi kita ni pembersih hati kita lagu lain, cara lagu lain. Nabi royak dah cara dia lagu mana. Ini dipanggil syaqqus sadri. Summa syaqqa Jibril ma baina nahrihi, bara di antara nahrih. Nahrih ni maksudnya tempat sembelih. Tempat sembelih makna tekok ni, tempat sembelih. Nahar makna sembelih. Dan ila lubbatih. Lubbatih ni pun ni lubang tekok hok kelok ni sini. Maksudnya dia cocok sini dulu ni. Awak tengok baru lagi kepada ni. Hatta faragha min sadrih wa jawfih, sehingga selesai daripada dadanya sampai ke dada dan ronggonya rongga wa jawfi sadrih. Mana dada Nabi. Tapi sini nahrih dengan lubah tu dekat-dekat dah tu. Tu. Dari itu tempat sembelih ni. Jadi faghasalahu mimma zamzama biadih, maka membasuh oleh Jibril akan dia akan Nabi. Akan Nabi tu makna anggota tu lah dalam tu. Tapi domnya tu kembali kepada Nabi lah. Tu. Mimma zamzama maksudnya hati kalau kita nak. Daripada air Zamzam di tangannya hatta anqa jaufah, sehingga membersihkan oleh Jibril itu jaufahu akan jaufnya jauf Nabi. Jauf ni makna ronggo. Dalam. Tenggorok ke mana dalam tu. Ronggo. Yakni liya litaraqi ila al-mala'il a'la wa yuthabbitu fil maqam al-asna wa yataqawwa listijla'i. Tu. Itu adalah persiapan litaraqi ila al-mala'il a'la, untuk orang panggil kepada alam tinggi. Al-malak ni mana makhluk kelompok tu dia panggil malak. Orang-orang besar pun dia panggil malak ni. Tu. Jadi al-mala'il a'la makna alam yang lebih tinggi. Itu adalah persiapan sebab ni untuk melihat benda-benda yang sangat ajib, benda pelik yang kita tak biasa tengok ni. Perlu kepada hati yang kuat. Hati yang kuat tu kepada dia, hati yang bersih lah. Kekuatan kita ialah duduk di hati. Bukan kuat di rin tenaga ni. Laisa syadid bi sur'ati wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Itu hadis tingkat berapa? Tingkat 2 kalau tak silap anak. Mana subjek pendidikan Islam ni. Itu siapa lon yang nak ingat ni. Mana ada benda-benda kita ingat mengaji sekolah biasa aja ni. Jadi bukanlah kekuatan itu dengan surah makna bergusti, bergomong, bergembah ni. Tetapi kuat itu ialah mereka yang memiliki hati dia semasa dia marah. Itulah orang kuat ni. Memiliki hati maksudnya boleh kontrol hati dia. Dia kerana biasanya kalau orang marah, dia sudah meninggalkan tampuk pemerintahan dia. Mana hati syaitan duk hitam masuk. Marah-marah ni disebut juga dalam ayat. Bahasanya salah satu daripada pintu masuk syaitan dalam hati kita ialah marah. Bila kita marah, kita buka selekai, makna buka pintu selekai, syaitan masuk ni. Syaitan masuk dalam hati kita, memanglah dia nak. Itu tampuk pemerintahan. Jadi dapat ke dia lah ni. Sebab itulah nak tengok orang cerdik jadi bodoh sikit, tengoklah masa dia marah. Itu kata-kata hukamat ni. Sebab bila orang panggil marah ni, maknanya kita mikir dah jadi dia emosi fikiran kita akan jadi tak teratur ni. Jadi orang yang kuat bagaimana? Walaupun dia nak marah,
Dia boleh sabar. Itu makna sabarlah. Sabar tu makna dia boleh tahan diri dia ni, wal kaziminal ghaiza, orang yang boleh menahan kemarahan. Yang lebih baik daripada tu lagi ialah wal afina anin nas, memberi kemaafan kepada manusia. Itu adalah maqam ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala kasih kepada orang yang berlaku ihsan. Kita tak marah tu bukan bermakna orang tak marah bukan bermakna dia maaf kita. Nah, itu dia tak beri maaf. Tak beri maaf ya. Bukan wajib kita beri maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Tak wajib beri maaf. Nah. Tapi kalau kita maafkan, yang adilnya maknanya kita jangan marah. Marah jangan menzahirkan kemarahan. Marah ni dia tak boleh nak, dia benda yang la taqata lana bih, bagai yang tidak ada tokoh, tidak ada kemampuan. Kita malah pergi marah lah macam mana? Benda-benda yang boleh menyebabkan marah, memang kita marah. Jangan zahirkan marah kita tu. Itu dalam benda, dalam perkara-perkara yang berkata hazun nafsi, habu diri kita. Tapi kalau bab agama kena marah. Orang mencabul agama kita ni, orang panggil umat Islam, orang mengganyan umat Islam, mencabul agama kita, mempermainkan mana, memperolok-olokkan, memperhana Al-Quran atau hukum hakam. Tu kena tunjuk kemarahan. Cumanya Nabi tak ada lah kata mana ighdab, mana marah, tak ada. Nabi kata la taghdab, sebab ni hok nak marah tu mudah, jangan marah tu payahnya. Nak marah mudah, jangan. Tapi oleh kerana ni dalam bab agama, nak jaga agama ni, kita dah ada hadis kita baca sebelum pada ni, siapakah dia yang terlebih ghairah, makna cemburu lebih daripada Allah Taala, tak ada. Allah Taala maknanya siapa dia, perkataan ketua Ansar, nama apa tak ingat dah. Allah tak ni mudah lupa ni. Ni jadi dia kata, kalau aku tengok ada orang jatuh, orang panggil bersama dengan isteriku, aku nak tebah tekuk dia secara tidak melentar. Tidak melentar tu dengan mata lah. Kalau melentar ni tak luka ni. Dia ada juga dia orang tebah dengan pedang ni, dia sengaja sebab dia tidak niat nak membunuh. Dengan belakang pagar, ten dengan belakang pagar. Ten dengan belakang pagar tu maksud tidak nak bunuh ni. Bahasa kakak ni molek kita pergi belakang pagar ni. Bab pergi belakang pagar, pergi dengan mata. Mata pagar mak lama mati, kita tak ada pasal ni. Kita belakang pagar ni. Jadi maknanya ni, nama apa? Orang tabah. Tak jumpa juga. Tak ada nak cari ni lo. Tu makna orang tabah. Ubadah, belakang bin Ubadah, Ibnu Ubadah. Jadi dia kata aku kalau aku tengok ada orang jatuh duduk dengan orang tin aku akan tebah batal kok dia. Sa'id bin Ubadah. Lepas tu benda hok dia kata saat ni siapa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata, makna adakah kamu heran dengan ghairah, maknanya cemburunya Sa'id bin Ubadah? Aku ni tak ada mana aku lebih cemburu daripada dia lagi. Dan Allah Taala lebih cemburu daripada aku lagi. Dengan sebab Allah Taala cemburu, telah Allah Taala menharakan al-fasya al-munkar. Tu. Jadi maknanya sifat cemburu. Makna cemburu dalam agama tu yang menyebabkan kita jadi marah. Bila orang Islam kita dikhianat ni, mana orang Islam kita tak kira di mana. Kita kena ada perasaan kasih sayang ni. Itu makna bagus sempurna orang panggil Islam kita. Maknanya orang buat khianat kepada orang Islam. Dulu di Iraq. Lah ni tak ada dah Iraq ni. Mana dulu di Iraq tahun 90. Bosnia tahun 90 Bosnia. Mana Serbia buat khianat kepada penghapusan etnik orang Islam, mana Bosnia. Jadi maknanya Bosnia dulu kita tak kenal, lepas tu tahun 90 pakat kenal belaka ni. Lepas tu ada hok mari sampai terlepas ke Malaysia ni. Yang buat khianat ke orang kafir ni. Jadi rupa-rupanya orang Islam sana tinggal hamu dah. Amalan tak ada dah ni. Lepas pada tu lah baru nak jadi berjuru semula ni. Mana orang buat khianat ke Allah, sakit hati sebab sakit hatinya kita. Dia buat khianat tu, seksa dia tu. Teruk ni. Macam-macam, ikat kaki sebelah, kemudian tambah di jig sebelah lagi, sebelah kanan ikat jig lain, makna jig sana itu bergerak ke arah bertentangan, soyok macam kita soyok air tu ni. Ish ni tengok serupa apa ni hok Kamboja tu, hok Vietnam, maknanya hok ni Khmer buat tu ni, lagu tu lah. Maknanya orang khianat kepada orang Islam, orang panggil menghina agama Islam ni, tak rasa marah, makna tak ada gairah. Tu kita kena tunjuk marah. Sebab nak jaga agama, nak jaga harta, nak jaga mana, tunjuk marah lah. Ni tak tunjuk marah kak. Orang nak kereta kita, nak motor kita, mari naik atas rumah, ambil suih pakai tak berayak, tak boleh. Islam suruh kita jaga harta, itu kehormatan.
Allah Ta'ala beri kepada manusia hakut tamalluqi, hak untuk memiliki. Hakikatnya pinjam Allah Ta'ala. Tapi hak tamalluq ini dari segi hukum dunianya, hukum fiqahnya, mana hak milik orang kita tak boleh nak ambil, hak milik orang ni, melainkan dengan izin dia ni. Itu menunjukkan Allah Ta'ala nak beri kemuliaan. Walaqad karramna bani Adama. Sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Setengah daripadanya Allah Ta'ala berikan kepada kita hakut tamalluq, hak untuk boleh milik. Lembu tak boleh nak memiliki. Mana masjid tidak memiliki sebab dia bukan manusia. Hayawan tak boleh memiliki. Tu pelana kuda tu. Bukan dia tak panggil, dia tak panggil milkun. Hak masjid pun dia tak panggil tikar masjid, kapet masjid. Dia bukan panggil milkun lil masjid. Yalah dengan orang kapur tu kita tak ada bahas lah. Jadi tak kena, tidak tepat. Dia hanya mukhtas saja ataupun mustahiqul masjid ni. Makna bukannya ataupun hak ni. Hak tu mana hak tu mana dia bukan milik. Milik lain ni. Jadi maknanya Allah Taala nak beri kemuliaan. Allah Taala beri kemuliaan kepada manusia, setengahnya Allah Taala beri kepada manusia hak untuk memiliki harta benda. Jadi kita kena jaga. Nak jaga harta tu kena adalah sifat marah tu. Kan tidak orang boleh menceroboh harta kita bila-bila masa saja. Tu. Jadi nak ayatnya kebersihan hati, nak tengok benda pelik ni maknanya pelik. Nak bukan bahagia dunia pun banyak benda pelik-pelik kita tak biasa kelih ni Nabi nak tengok langit, kejadian langitnya, tengok kejadian malaikat dan akhirnya kemuncaknya ialah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Makna Nabi Musa Allah Taala tajallikan, maknanya kepada tajalli kepada bukit, bukan tajalli kepada dia Nabi Musa tengok bukit rebah berleping tu maknanya kerana Allah Ta'ala tak beri kekuatan kepada Nabi Musa. Kalau Tuhan nak beri kekuatan boleh juga, tapi ayatnya dengan kekuatan manusia di atas dunia ni tidak mampu. Jadi Nabi ni dipersiapkan. Persiapan nombor satu sekali ialah kebersihan hati. Bersih. Bila hati bersih, dia boleh berhadapan dengan benda-benda yang besar. Makna boleh menghadapi dengan benda-benda besar, benda-benda yang pelik. Jadi persiapan Isra Mi'raj ialah syakkus sadri. Dan murad daripadanya ialah membersihkan hati. Kemudian summa utiya bitastin. Kemudian dibawa datang akan Nabi dengan tastin min zahabin. Tastin ni makna talak lah talak ataupun apa akak air tu dipanggil apa tu? Dulai. Selagi ada ke tak? Perkataan lain. Dulai lah. Ada lagi apa lagi orang panggil, kita ingat lah. Ada ni presiden dulai tu. Dulai. Apa lagi ada nama lain di mana? Dulai lah. Dulai lah kalau tali tu besar. Tostin. Mana daripada mah Tostin daripada mah fihi taurun min zahabin. Tostin tu min zahabin. Fihi padanya pada tostin tu maknanya taurum min zahabin. Gabriel taurum. Taurum tu maknanya ina, mana bekas. Tasum daripada mah juga mahsyun yang dipenuhkan. Mahsyun yang dipenuhkan imanan akan iman, wa hikmatan dan akan hikmah. Macam mana iman ni benda bertokok kau tidak. Itu kita terimalah. Jadi mana iman ni bukan benda yang bertokok, bukan jirim. Tu. Jadi dipenuhkan macam mana di dalam bekas tu. Tu. Wa hikmatan dan hikmah fahasya bihi sadrahu, maka mengisilah oleh Jibril bihi dengannya, dengan al-mazkur. Maknanya al-mazkur tu Gabriel maknanya iman, mana hikmah tadi sadrah akan dadanya dada Nabi. Wala ghadidah, Gabriel la ghadidah ni yakni uruqa halqih. Tu tafsir kepada la ghadidah. La ghadidah ni yakni orang-orang halqumnya, orang-orang halaknya. Tu. Jadi dado memenuhkan dadanya dan juga orang-orang halkunya. Summa atabaqahu, kemudian atabaqa. Tabaq ni asal maknanya lapis. Maksud sininya ialah maknanya wa ba'da dzalika arkabahu al-buraq ila Baitul Maqdis. Makna membawa naik, makna mengenderakan akan dia akan Nabi. Jibril mengenderakan makna menaikkan Nabi di atas borok. Tu makna arkaba. Kalau rakibah kita naik sendiri, naik motor. Ni kita akak dia
Tolak mana wi naik atas motor atau berheret tangan dia akak metok atas kereta dia tak sih ni. Naik ni. Tu makna arkab. Tu maksud dia maknanya summa atabaqahu, makna dia beri pun suruh mana Nabi naik atas, mempernaikkan Nabi tu di atas buraq. Summa araja bihi ila sama'id dunya. Terus kepada langit selalu dah. Itulah. Dia kita kena faham orang panggil cerita-cerita ni, sebab itulah versi cerita ni dia akan berbeza-beza ni. Cuba kita tengok sini. Maknanya naik buraq tu pakai naik ke langit selalu? Tidak. Ini suatu cerita yang sudah sangat maklum dah, bahasanya Isra' kepada Baitul Maqdis dulu. Barulah Mi'raj kepada langit, Uruj kepada langit. Tu. Bermakna sini ni rawi makna dia tinggal cerita tu. Cerita Isra' tu dia tak royak. Ya sebab si orang mana kita kata 10 orang yang melihat suatu kejadian. Kalau 10 orang ni bercerita, dia akan bercerita mengikut sudut pandangnya dia. Jadi dia akan jadi berbeza lah. Sebab orang ni maknanya dia duduk, dari segi orang panggil duduk posisi dia, makna duduk tempat beza. Ada duduk depan, ada duduk belakang. Hok duduk belakang mari tu tengok dia kata pelewuk bodoh je. Hok tengok kat depan dia kata comel lah, sebab dia bini pergi kedai perabot. Bini pergi kedai perabot, dia tengok kat depan dia kata comel ni habisnya. Habis dia pergi tengok kat belakang dia kata pelewuk bodoh. Memel lah. Mana ada hok belakang tu orang boboh hok kayu molek ni, pelewuk bodoh belakang ni. Tu. Jadi dua orang ni kalau tanya comel ke dak mai, abah dia balik dia kata huduh bangar kata. Mungkin dia tengok kat belakang ni. Jadi kalau orang tengok kat atas, dia duduk atas lotin, tengok pala licin, dia kata pala botok, pala bubu. Hok duduk belakang dia kata punggut tonggek. Hok depan dia kata perut buci ni. Hok uduh belakang ni. Jadi sudut pandang yang berbeza menyebabkan penceritaan itu akan jadi berbeza. Dan maksudnya penekanan kita bercerita ni kadang-kadang sebab macam Nabi, cerita Isra' Mi'raj daripada Nabi sendiri pun maknanya dia tidak orang panggil istighraq menghabisi semua cerita tu, tidak. Hok peringkat mula-mula ni Nabi royak hok besar-besar dulu. Sebab itulah kita jumpa dalam hadis tu maknanya orang panggil aku melihat pada malam Isra'. Hok ni dia tak cerita hok masa orang hok dia cerita banyak-banyak tu. Tu. Bermakna dia berlaku pada malam tu juga, tapi dicerita pada masa yang lain. Supaya kita ginilah macam we mengaji Mesir misalnya ni. Jadi royak tu hok utama dulu ni. Hok mula-mula balik tu atau orang balik Mekah lah. Balik Mekah mula-mula disambut ke orang Jamil dulu suka ni. Sambut pakat ni dia pun duk cerita lah. Cerita tu dia tak ada nak cerita start dia ambil mana. So dia, walaupun dia ambil daripada mula cerita, dia akan tinggal hok kecil-kecil ni. Dia royak besar-besar dulu. Lepas tu semula pula 2-3 hari lepas tu, seminggu lepas tu pergi kedai kopi dah ni. Mungkin dia ahli kedai kopi. Seminggu lepas tu haduk royak duk bagi cerita bagi. Sebulan tu tak sudah lah ni. Jamin-jamin dulu je ramai orang tak pergi Mekah lagi ni. Tu. Jadi mana duk ketik royak, makna hok dia teringat, hok dia tak cerita lagi, dia duk royak. Kadang-kadang hok cerita tuluh 2-3 kali, 5 kali duk royak tuluh, hok orang tuluh dengar dekat cemuh lah. Tu makna cerita lagu tu lah. Ini pun kita orang panggil kena peka juga ni. Kadang-kadang kita tu duk cerita tuluh, orang tuluh ni. Tu. Jadi lah sebab tu kita mengajar kitab ni dia selamat. Ngajar kitab ni maknanya kita duk baca kitab ni. Kitab nak boleh habis so kitab juga ni. Hak orang tak mengajar ngap kitab ni, dia buat muzakirah, buat nota-nota ni. Dia mengajar satu masjid tu tak ada modal, dia kata anak habis modal nak mengajar masjid. Dah awak mengajar duk kotik-kotik ambil. Duk cerita hok tolong ni. Orang cemung lah ni. Kita baca kitab ni nak boleh habis putih kitab pun ni. Ambil masa 5 tahun, 10 tahun. Lepas tu kitab ni banyak lagi ni. Tak mikir ni demo nak ambil tak, saya baca kitab nak ambil orang panggil tajuk setahun tahap. Lepas tu ni tak ada buat persiapan, telefon kepada orang jangan minta maaf tak boleh nak pergi ngajar padahal dia sibuk, mungkin dia ada kerja je dah ni. Jadi maknanya telefon tak boleh nak pergi mengajar, dia tak ada buat persiapan nak mengajar ni. Sebab persiapan dia tu dia kena mutalaah dulu, nak cari tajuk, nak kecek bab berapa, nak cari poin-poin ni. Jadi nak kadang-kadang tajuk ni duk royak dah kau ni masjid ni. Jadi gitulah ni. Lepas tu dia kena tanda kalau kita ceramah homo jemput tu begitulah. Kita tandalah masjid ni tajuk gapo dah kita cerita ni. Takut dia bawa tajuk sama ni. Tu. Sebab banyak lagi benda lain. Kalau kita baca kitab ni tak ada masalah. Persiapkan kita baca kitab, fahamkan kitab apa yang nak gitu jelah ni. Tu.
Dia tak ada modal, modal banyak ni. Adalah saya kita tu ni. Dia kata, tak ada modal nak mengajar masjid tu. Bila dia kena beralih masjid, tak mengajar dah masjid, pergi mengajar masjid lain pula ni. Gitu buat lagu tu jadi letihlah kitanya. Jadi ni dia tak cerita ni. Isra' tu tak cerita ni. Terus uruj ila sama' ni. Tu. Summa araja bihi ila sama'id dunya. Maka naiklah oleh Jibril. Naiklah oleh Jibril dengan Nabi ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita. Itulah langit yang pertama lah. Dengan sebab tu dia panggil langit dunia. Fadaraba baban min abwabiha, maka mengetuk. Daraban makna pukul, makna ketuk lah. Mengetuk oleh Jibril akan pintu daripada pintu-pintunya, pintu-pintu langit dunia. Oh banyak pintu langit tu, makna banyak. Tu kita faham sebenarnya min abwabiha. Bukan sop itu je. Jadi dia pilih lah mana-mana pintu ni. Macam pintu rumah anak. Kau ni kau kat tu tengoklah ni. Tu. Jadi ni fanadahu ahlus sama', maka menyerulah akan Jibril oleh penduduk langit. Man hadza, siapa dia ni? Faqala Jibril. Jawabnya si bawah, ana. Ku. Man anta? Ana. Kok siapa dia ni? Man anta, mana ana? Oh, mana apa nama Syekh Khalid nak marah buka itu. Mana ana Syekh bawah. Jadi menunjukkan bahasanya isi alam lebih ma'rifah daripada isim dhamir. Kata Syekh bawah. Orang panggil menyebabkan Syekh Khalid itu mengaju, terasa hati dia pun mengembara lah ni. Mengembara lalu ke tepi laut, tengok air laut. Mananya menghempas batu-batu, maka mengeluarkan bunyi-bunyi yang berirama dengan unta yang berjalan ke degunah. Tu maknanya akhirnya lahirlah ilmu apa nama ilmu apa tu syair tu, ilmu arud. Tu ni. Jadi hok pandangan hok sahihnya, kau sahihnya ialah isim Allah Ta'ala a'riful ma'arif. Allah Ta'ala ismul jalalah. Tapi selepas daripada tu ialah isim dhamir. Si bawah tak setuju. Dia pun cuba ni tok guru dia ni. Ketuk. Siapa dia? Ana tak kena. Sebab memang isim dhamir dia nak kepada marji dhamir tu. Bila kata ana si bawahi mana baru kena ni. Tu. Jadi malaikat ni pun makna ketuk itu makna ahlus sama' itu makna tanya man hadza faqala Jibril. Siapa ni? Kita pun siapa ni? Siapa ni nak ketuk ni? Kalau kita jamin kecil dia nak beli ni, mana kedai tak buka lagi, nak beli ni, suka jamin kecil ni. Kenangan jamin nak beli ni, nak beli ni. Faqala Jibril, maka berkata Jibril. Jibril lah jawab tu. Dia kata ana Jibril. Begitulah. Mana qalu wa min ma'aka, siapa dia sertamu, siapa denganmu tu? Qala ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qalu, berkata ahlu sama', wa qad bu'itha, sesungguhnya telah diutus. Utus dah Nabi akhir zaman ni. Tu. Tu makna ilaih. Qala na'am, berkata Jibril alaihi salam, na'am ya utuh dah. Qalu fa marhaban bihi wa ahlan, maka marhaban, welcome bihi dengan makna Nabi saat ni, wa ahlan makna jadi ahli bersama ni. Itu cara orang Arab dia panggil apa? Meraihkan, orang panggil kedatang orang ni. Tu. Jadi seolah-olah orang datang tu sebagai ahli dia dah ni. Tu. Fayastabishiru bihi ahlus sama', maka menuntut berita gembiralah dengannya, dengan Nabi Muhammad itu oleh ahlus sama' ni, makna suka ni. Menuntut gembiralah ni. Jadi ahli maknanya la ya'lamu ahlus sama' bima yuridullahu bihi, tidak mengetahui oleh ahli mana penduduk langit daripada dengan barang yang menghendaki oleh Allah Ta'ala dengannya Nabi Muhammad fil ardi, pada bumi, hatta yu'limu limahum, sehingga Allah Ta'ala mengajarkan akan mereka tu ahli sama'. Apa atas lagi letak Muhammad ni atas bumi, letak langit lah ni. Langit ni hebat ni, baru kena dengan Nabi Muhammad ni. Sehinggalah Allah Ta'ala mengajar akan mereka itu. Apa hikmat? Ayat ala lisani man sya'a ka Jibril AS, di atas lidah orang yang dia kandaki seperti Jibril wayak kepada, misalnya Jibril wayak kepada ahli sama'. Mana hakikatnya Allah Ta'ala ajarlah ni. Bahasanya apa letak Nabi Muhammad ni mana di bumi,
apa nama air hijau ni, letak di langit dah. Tu. Qala musannif fa wajada fis sama'id dunya adama. Ni yang diceritakan oleh mana Nabi sendirilah. Mana ceritakan Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ni dia panggil sana Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik yang cerita ni. Yaqulu berkata lailata usriya bi Rasulillah. Bukan Nabi cerita, bermaknanya Nabi lah cerita ke dia nya. Tapi dalam riwayat ni mana sana ni makna Anas bin Malik cerita. Tu. Fawajada fis sama'i, maka mendapatilah oleh Nabi. Kalau Nabi yang tukar cerita makna fawajad tu. Tu. Tapi pada hakikatnya siapa dia riwayat ni? Benda-benda lagu ni dia panggil ma laisa lahu majalul lirra'yi. Bagai yang tidak ada majal, tidak ada jalan pada ra'yi, mana fikir nak rekod-rekod dengan fikir sendiri tak boleh. Nabi Malik duk rekod ada ni. Bermakna ini adalah benda hak Nabi cerita. Maksudnya walaupun ia mencerita ini ialah Anas bin Malik, tapi pada hukum dia adalah marfu' juga. Sebab apa dia marfu'? Sebab walaupun perkataan sahabat ni, kerana ini dalam bab apa? Ma laisa la majalul lirra'yi. Bagai yang tidak ada baginya majal ataupun mahal. Mana tidak ada majal atau mahal fi ra'yi pada pemikiran. Benda ni tak boleh nak fikir, sahabat tak boleh nak rekod-rekod barang ni. Malaikat Nabi yang royak ke dia lagu ni ni. Tu. Jadi pada hakikatnya Nabi royak lah ni. Tapi sini makna sanad ni bagi makna Anas bin Malik, maka mendapatilah oleh Nabi fis sama'id dunya Adam alaihi salam. Maknanya Nabi mendapati, maksud Nabi berjumpa langit yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Tu. Tengok-tengok, ada Nabi Adam alaihissalam. Faqala lahu Jibril, maka berkata baginya, bagi Nabi Adam, bagi Nabi, maka berkata baginya, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibrilu, oleh Jibril, hadza abuka. Inilah ayahmu. Tu. Ni abuka ni, ayahmu. Ayah mung ni, ayah bukan ayah yang orang panggil sul, ni tu makna yang pertama lah. Jadi anak Nabi Adam Qabil Habil tu dia panggil Ibnu Adam al-awwal. Anak Nabi Adam yang pertama. Hakikat semua manusia ni ialah Ibnu Adam. Fasallim alaiha, wisalih di atasnya. Jadi Jibril ni siapa dia? Jibril ni ialah Sayyidul Mutawwif. Sayyidul Mutawwifin. Penghulu segala mutawwif ni. Jadi siapa-siapa dia yang bercita-cita nak jadi mutawif ni, ada ni pelajar-pelajar sekolah harap ke pondok ni dia, aku nak jadi mutawif ni, nak jadi dulu orang panggil taksir haji ni. Ini mutawif tu sebenarnya umum, untuk kok tidak pergi haji pun dia panggil mutawif juga, pemandu pelancong ni. Jadi siapa dia nak jadi mutawif, dia kena belajar daripada orang panggil Sayyidina Jibril alaihissalam. Tengok cara-cara dia ni, macam mana. Jadi Jibril kata fasallim alaihi, mana wisalih di atasnya. Ni pok mung ni, ayah mung ni. Tu. Wa radda alaihi Adam as-salama, dan mengembalikan di atasnya, di atas Nabi, makna jawab di atas Nabi tu oleh Nabi Adam alaihissalam, mana akal salam. Nabi Adam pun jawab salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, berkata Nabi Adam alaihissalam, marhaban wa ahlan bibni, mana selamat datang dan jadi ahli, maknanya dengan anakku ni, Nabi lah. Tu. Ni'mal libni anta, sebaik-baik anak mung lah. Ya Rasulullah ni. Dia semua manusia ni anak Nabi Adam berlaku. Tapi sebaik-baik anak tu tak ada mung lah. Anta. Ni'mal libni anta. Tu. Jadi kalau anak-anak kita tu kena kata kepada dia, jangan kata dah apa ramah anak-anak kita. Terasa hati ni. Akan jadi macam anak-anak Nabi Yaqub pula ni. Tu. Fa idza huwa fis sama'id dunya binahraini, maka tiba-tiba dia pada langit dunia tu dengan dua sungai, yataridani, yatani mana yajriyani, mana mengalir keduanya. Sungai mengalir tu mana majah lah tu. Sungai tak ada mengalir ni. Mana yang mengalirnya air dalam sungai tu. Bahasa Melayu kita pun sungai mengalir. Sungai mengalir ni. Maksudnya air dalam sungai. Faqala ma hadani an-nahrani, maka Nabi tanya kepada mutawif lah ni. Gabriel dua ni, dua sungai ni apa ni? Ya Jibril,
Qala berkata Jibril, hadzani an-nailu wal furatu unsurhuma. Dua ni ialah Nil, sungai Nil dan sungai Furat. Jadi unsurhuma mana asal keduanya, asal kepada sungai Nil atas dunia ni. Asal kepada sungai Furat. Tapi apa kalau kita nak fikir, nak kaya lagu mana dia sambung kat mana? Nah, tak ada nampak ni. Duk naik kapal terbang ni tak ada jumpa pun ni. Letihlah kalau gitu gak ni. Sebab itulah maknanya ini ta'abbudi ni. Ini macam mana asal? Asal ni maksudnya macam sungai Kelantan. Asal dia mana tu? Ulu lah ni. Tu makna asal ni. Jadi sungai Nil. Mana dua sungai hok Nabi tengok jumpa dalam langit dunia tu ialah unsur mana asal kepada mana sungai Nil dan juga sungai Furat. Tu sungai Furat di Iraq ni. Nil mana Mesir ni. Web biasa gitu deh. Ya. Kau ada orang tak pergi sungai Nil? Jauh kau daripada tempat mengaji? Jauh sikit. Jauh. Maksudnya pun ialah juga ni. Alah ni. Summa madha bihi fis sama. Kemudian lalulah Jibril bihi dengan Nabi saat ni. Tu tafanul fil ibarah lah ni. Lalu berjalan, lepas tu pergi, ikutlah ni. Madha ni. Dia tak boleh guna perkataan sama ni, cerita panjang. Bila kita cerita lah panjang, duk guna perkataan sama, ya jadi jemung lah ni. Tu maka perlu ataupun teknik untuk malah jadi jemung makna tafannul fi ibarah. Kemudian lalulah Jibril dengan Nabi fis sama ni. Fis sama dunia lagi. Fa idza huwa bin nahrin akhara alaihi qasru min lu'lu'in. Maka tiba-tiba dia, yakni Jibril Nabi ni, tiba-tiba Nabi dengan satu sungai yang lain pula. Dengan satu sungai hak lain pula, hak lain daripada hak dua saat ni. Masih lagi langit dunia. Alaihi qasrun, di atasnya sungai tu ada istana. Weh, makna istana atas sungai hak ni. Orang panggil apa dia? Masjid terapung ni. Tu makna ada tiang ni. Lepas tu kalau tak ada tiang pun boleh jadi. Boleh, tak ada masalah ni. Benda semesek je kepada Allah Ta'ala. Jadi masjid mana istana min lu'lu' daripada permata lu'lu' wa zabarjad, permata zabarjad ni. Masjid kristal. Ingat kau kristal sebelah kau. Rupa-rupa kristal tu cotek di menara sikit je. Panggil masjid kristal tu ni. Tu. Bukan kalau masjid tu kristal belakang dinding latar gak jawab dia ni. Habislah tu ni. Ni daripada istana, daripada lu'lu', permata lu'lu' dan permata zabarjad. Binaan dia, bahan binaan dia. Fadaraba yadahu, maka memukullah akan tangannya, fa idza huwa miskun azfar. Maknanya dia pukul dengan tangan, makna akan tangannya, maka makna Nabi pukul akan tangannya ni. Makna Nabi fa idza huwa miskun azfar, kasturi azfar. Mana jayyid ra'yah, mana kasturi yang jayyid ra'yah, yang elok, mana orang panggil bangunannya ni. Memanglah miski tu maknanya tu wangian yang terbaik. Qala ma hadza ya Jibril. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ma hadza, apa dia ni ya Jibril? Qala hadza al-kautsar. Ini ialah kautsar alladzi khaba'alaka rabbuka. Yang mana ni menyimpan akan dia bagi sipek tu, makna tak guna lagi lah. Sipek untuk nak guna. Sipek dah dulu ni, taruh dulu ni cedek. Cedek bagi oleh Tuhan tu. Itulah mana haudun Nabi, mana al-kautsar. Jadi al-kautsar dalam surah al-kautsar itu tafsir hak mutaqaddim ini maknanya haudun Nabi ni. Tapi ada juga tafsir-tafsir yang baru seperti Sayyid Qutub fi Zilal Quran, mana al-kautsar itu makna khairan katsira, makna kebajikan yang banyak. Maka dengan sebab itulah maknanya dia kebajikan yang banyak. Nama Nabi disebut sebab tujuan orang yang mengatakan Nabi ni abtar ni. Abtar itu tujuan maksud abtar, konsep abtar ni. Dia abtar ni dia macam surah al-kautsar ni, dia macam dengan surah ad-duha jugalah. Surah ad-duha Allah Ta'ala nak orang panggil nak pujuk Nabi dah rasa sedih ni. Maka puak musyrik Mekah dia kata ni, pada muka Muhammad kena tinggal kau Tuhan dia doh ni. Jadi Tuhan jawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ni.
Faham tak? Sebab tak turun ayat lama ni. Lepas daripada turun ayat yang pertama tu. Jadi sedaklah dia buat isu ni. Tu. Lepas tu pula ni surah Al-Kautsar ni pula orang bergelar kepada Nabi Abtar. Dia bergelar. Ini seorang munafik dah, tidak disebut dah nama dia. Sebab benda tu dia terbalik kepada dia. Jadi Abtar ni sebenarnya mana inna syani'aka huwal abtar. Dia lah sebenarnya abtarnya. Dia konsep abtar ni kalau kita lah ni makna kita tak berasa apa. Bagi orang Quraisy sungguhnya, bagi orang Mekah, mana istilah abtar ni satu label yang sangat menaibkan. Abtar ni maksudnya terpotong ekor. Maksud ekor tu kepada dia zuriat. Orang tak ada zuriat. Orang tak ada zuriat ni mana zaman tu ni, zaman Nabi tu mana cukup hina. Sebab apa? Sebab kalau dia mati, siapa dia nak sebut nama dia? Kita mati, anak-anak kita lah, anak cucu kita nak sebut nama kita ni. Jadi kalau tak ada anak cucu, siapa dia nak sebut? Jadi orang yang sunyi daripada sebutan itu makna abtar. Mana orang mana menikah 5 tahun tak ada anak lagi ni, pergi kedai kopi malu dia ni, monyok ni. Perik dengan orang makna jadi malu, makna jatuh rasa aib. Sebab orang ni makna orang tak ada ekor ni, orang ni mana abtar, terpotong ekor. Tu. Pas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada zuriat kok mana ni. Anak ramai 7 budak pasti pun mana anak-anak Nabi 7-nya orang tu. Dia orang Arab jahiliah masa tu pula, orang anak perempuan ni dia tidak mengirakan sebagai zuriat. Tu. Sebab orang Tino ni tidak ada harga. Orang jahiliah dulu ni. Mari Islam lah yang mengangkat martabat orang wanita, orang perempuan ni. Alih-alih musuh Islam kita pula ni, orientalis, orang putih makna orang kafir, dia tuduh Islam menganiaya orang perempuan, double standard dengan orang perempuan ni. Padahal Islam lah yang mengangkat martabat orang perempuannya ni. Pas orang perempuan Islam pun termakan dengan ni kata-kata orang maknanya orang panggil perjuangan nak menyamakan hak sama rata orang perempuan, hak orang putih sama orang bukan Islam. Terpengaruh juga duk rasa ni Islam wak nak kepada orang Tino juga. Allahu Akbar ni. Tapi pakai nama Islam juga ni, sister in Islam. Tu. Tapi banyak ni orang panggil duk perjuangkan benda-benda yang orang panggil nak beki, orang panggil hukum hakam makna agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah poligami, masalah faraid ni. Tu. Jadi ni mana saat ni Madon amanah Al-Kautsar tak ni. Jadi inna a'tainakal kautsar. Jadi maknanya abtar ini orang bergelar kepada Nabi. Dia dalam kitab Durratun Nasim ada cerita mana satu masa Nabi dia bercakap dengan satu orang. Dia orang ni munafik lah. Maknanya duk bercakap di hadapan masjid. Maka selesai dia bercakap dengan Nabi, dia pun meninggalkan Nabi. Kemudian dia bertembak dengan satu orang yang lain pula yang sudah agak jauh dah daripada Nabi. Jadi orang tu tanya, "Mu kecek dengan siapa dia saat ni?" Dia tanya orang tu. Dia berkata, "Tu lah Muhammad Abtar." Dia kata. Dialah mula-mula reka ni, mana gelarkan Nabi Abtar. Sedangkan Nabi kita Muhammad orang duk gelarkan Muhammad Al-Amin. Alih-alihnya gelar Abtar. Dilabelkan pada Abtar ni satu gelar yang menghinakan. Jadi Nabi Muhammad, sebab apa dia kata Nabi Muhammad ni makna abtar? Kerana zuriat mana anak perempuan dia tak kira zuriat. Satu ni. Nabi tak ada ke anak laki-laki? Anak laki-laki Nabi ada. Tapi anak laki-laki Nabi mati kecil belaka. Jadi bila mati kecil serupa tak ada. Anak yang mati kecil serupa tak ada anak. Tu. Maka itulah peluang dia nak gelarkan Nabi sebagai abtar. Dan dalam cerita tu juga mana ulama menjawab bapa anak Nabi hok laki-laki ni mati kecil. Bapa tak ada besar, ada dua ihtimal. Ihtimal yang pertama ni, kalau anak Nabi ni anak laki-laki Nabi besar, ada dua ihtimal, sama ada jadi Nabi ataupun tak jadi Nabi. Kalau tak jadi Nabi, orang akan kecek, orang akan buat isu. Muhammad Nabi kok mana anak tak jadi Nabi? Orang lain jadi Nabi, anak jadi Nabi juga. Ya Allah, kok Muhammad ni Nabi ni. Orang akan kata begitu. Kalau anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi, bermakna Nabi kita Muhammad tu bukanlah khatamil anbiya. Pokoknya dah rasul. Jadi ni, ialah isu akan tetap akan ada. Orang akan buat isu berlaku ni. Tu. Jadi kau nak lagi daripada buat isu tu payahlah ni. Jadi ayatnya mana kalulah anak laki-laki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau besar dia akan jadi makna masalah. Isu ni orang boleh buat isu ni.
Tapi makna tak ada mati kecil pun makna orang buat isu juga ni. Tu. Jadi sebab itulah hikmah bab apa itu nama sebut mana hikmah bab apa anak laki-laki Nabi tu mati kecil ni. Jadi oleh kerana anak laki-laki mati kecil, anak perempuan tidak diiktiraf sebagai zuriat, maka Nabi ni macam tak ada zuriat jugalah. Lalu dia gelar. Orang lain boleh jadi mikir dalam kepala makna tak ada sebut. Dia ni dia sebut, dia lah mula-mula Muhammad Abtar. Bila dia sebut Muhammad Abtar, orang lain pun Abtar, panggil Nabi Abtar. Sedih Nabi ni. Masya-Allah. Begilah Nabi pun ada perasaan juga. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Cumanya aku ni yuha ilayya makna diberikan aku ni rasul, aku lebih tabah tu biar. Tapi aku tetap berasa hati, serupa mu boleh berasa hati, terkeduh hati, aku pun boleh terkeduh hati juga. Aku ada perasaan juga ni. Nabi sedih ya. Dengan sebab digelar lalu Allah Taala jawab ni inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami akan beri kepada kamu al-kautsar. Jadi ulama-ulama tafsir mutaqaddimin al-kautsar ialah hadun Nabi. Tapi mutaakhirin itu makna mentafsirkan dengan khairan katsira. Makna kebajikan yang banyak lagu mana? Menjadi sebut teh manusia tak putus-putus. Sebab abtar tu gap dia terputus sebut teh. Sunyi daripada sebut teh. Sebab orang nak sebut kita bila kita mati siapa dia? Orang mana anak cucu kita. Tetapi kenyataannya adalah terbalik. Sebabnya Nabi lah satu nama manusia yang tidak pernah lekeh daripada sebutan manusia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum Nabi wujud lagi pun ni orang duk sebut-sebut nama dia. Sebab apa? Di antaranya ulama menyebut kerana bumi kita bulat. Bila bumi kita bulat ni, ini biasalah matol naik tempat naik masuk ni berkhilaf ni. Maknanya tak sama ni. Dia dalam syariat kita ada azan. Dalam syariat kita ada semaya, ada iqamah, dalam azan ada sebut nama Nabi Muhammad, dalam iqamah ada, dalam semaya pun ada nama sebut nama Nabi Muhammad. Sekarang kita ni orang duk azan ni, kalau kita boleh naik ke atas boleh dengar suara seluruh ni, tak berhenti gaduh orang duk azan ni. Tu. Pas punya makluk penuh-penuh doak mulut belaka ni. Bila-bila duk selawat doak mulut pula dah. Makan itulah ni. Tu. Duk selawat penuh-penuh mulut ni. Jadi satu-satunya manusia yang orang semua makna tak pernah ada satu saat yang mana tak ada seorang sebut dia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang lebih mulia daripada tu lagi? Itu makna khairan katsira, makna al-kautsar. Tu. Fa shalli li rabbika wanhar, maka semayalah akan Tuhan kamu, makna semaya Idul Adha. Itu dia bersih. Wanhar dan gerban. Maknanya makna sembelih. Lepas tu barulah Allah Taala jawab inna syani'aka syani orang yang mengeji kata huduh. Inna syani'aka sesungguhnya orang yang syani akan dikau huwal abtar. Dialah sebenarnya abtar. Sebab orang duk kata Nabi abtar mula-mula tu orang tak kenal. Dari riwayat pun dia tak sebutlah nama. Kalau sebut nama terkenal lah dia nya. Maksud abtar ni tak terkenal. Tak ada siapa dia kenal dia ni. Jadi disebutkan seorang laki-laki saja. Orang tak kenal Muhammad, dia lah abtarnya ni. Nabi tidak abtar, mu tidak abtar ni. Jadi Nabi bila tu tazkiyah begitu gak ni, Allah suka seronok ni. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, Allah Taala yang tazkiyah, membersihkan dia ni dalam hadisul ifk. Tu. Jadi ni binahrin kasr milul fa iza miskum al-kautsar alladhi khabba'a laka rabbuka summa araja ila sama'il tsaniyati, kemudian naik pula Nabi kepada langit yang kedua. Nama lagi Isra Mi'raj lah, makna sudah lah. Kena beradulah dulu situ ni. Summa araja ila sama'il tsaniyah. Memanglah orang jamiah dulu kat 3 hari 3 malam. Jatuh kau kita hari ni duk ambil istimbak gitu-gitu ya ni. Jadi kena ada juga ayat cerita keseluruhan tu. Tu. Jadi kena buat daurah lah, kena buat daurah Isra Mi'raj macam ni. Maknanya buat dalam 3 hari seminggu ni yang lengkap, cerita yang lengkap. Syekh Daud. Tapi kita tak Syekh Daud pun hok dari Malik sana tu banyak duk kritik tu. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil amma ba'd. Mana ni? Tambihan ni. Al-awwalu qala al-Qustullani ma fi sahihaini mimma lam yusarrah fihi bis-sama'i bal ruya binahwi an'anati fa mahmulun ala subuti sama'i min wajhin akhar. Jadi kerana pada dasarnya sudah diterima dah ijma' ulama bahasanya ni Jami' Sahih Bukhari, Jami' Sahih Muslim tu makna hadis sahih belaka. Walaupun masih ada dikritik ni daripada Sahih Bukhari ada dikritik, Sahih Muslim dalam Bukhari Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam muqaddimah Fathul Bari dia jawab habis. Orang kritik tentang makna-makna hadis yang dikritik dikritik tentang kesahihannya tu dipertikaikan. Jadi Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dia jawab habis. Dia jawab habis kritikan, kita bentuk wajah-wajah kritikan itu. Jadi ada dua tambih ini, adalah dua tambih. At-tambihul awwalu, tambih yang pertamanya. Tambih ni maknanya tambih makna munabihun liman qafala. Maksud dabit dianya ialah perkara-perkara yang orang panggil terlepas pandai lah biasanya, poin-poin orang terlepas pandai. Maka dibuat dalam bentuk tajuk tambihun. Berkata oleh Qustullani ma fi sahihaini, maknanya hadis bare, yakni hadis yang di dalam sahihaini mimma lam yusarrah fihi bis-sam', daripada hadis yang tidak ditasrihkan padanya, tidak disoreh. Soreh ni makna terang, royak secara terus terang. Bis-sam' dengan sama. Lagu mana? Hak orang panggil dengan sama. Mana akhbarani, hadatsani, sami' tu dia panggil soreh dengan sama lah tu. Aku dengar Nabi kata, tu soreh lah tu. Dia ambil dari mana? Mana daripada rawi kepada guru dia ni, hadatsana ni. Itu dia panggil tasrih dengan sama'. Bal ruya binahwil an'anati, bahkan diriwayatkan dengan seumpama an'ati n. Tanpa ada makna. Kalau sami' tu n, tu lain. Ni makna n saja-saja ni. Kalau begitu mahmulun, maka ditanggung ala subutis sama', di atas sabitnya sama, dengar daripada min wajhin akhar, mana min sanadin akhar, daripada wajah yang lain, sanad yang lain. Ihtimal lagu tu. Itu bersangka baik kepada Bukhari dah. Tu. Ada makna sanad yang lain tu maknanya sama, sabitnya mana as-sama. Walau lam tattali' alaihi, sekalipun dia tidak, walau lam nattali', sekalipun kita tidak melihat di atasnya, di atas wajah yang akhar itu, kita tak jumpa. Sekalipun kita tak jumpa wajah sanad lain tu ada soreh dengan sama ni, sekalipun kita tak melihat, kita tidak berjumpa. Sebab apa tu? Tahsinal lizanni bi sahibai sahihaini, kerana bersangka baik, bersangka tahsinan, memperelokkan bagi zon dengan dua tu kitab sahihaini, mana Jami' Sahih Bukhari Muslim. Tu bersangka baik kepada mereka berdua tu. Maksudnya tidak ditasrih, tidak disorehkan dengan lafaz orang panggil menunjukkan makna sama'. Qala al-ulama innal mu'an'anati, berkata ulama sesungguhnya al-mu'an'anati, mana hadis mu'an'anah allati fi sahihaini, makna ada yang ada di dalam dua kitab sahih, munazzalatun manzilatas sama', ditepati akan dia pada tempat sama dengar. Sama-sama tu maksudnya murid ambil daripada guru, makna guru baca. Tu Nabi kata tu. Wal mudallisuna fihima, dan orang-orang yang mentadliskan manhu ghalibnya. Wal mudallisuna fihima, orang-orang yang mentadliskan daripada keduanya, nya Sahih Bukhari Muslim. Kal A'mash, seperti A'mash wa Husham Ibn Bashir wa Qatadata wa Sya'bi at-Tani wa Sya'bi at-Tani al-mukhtalifuna fi qabuli hadis
Hasan lah. Kal A'mash Sya'bi Athani. Athani tu At-Tanbihus Tsani. At-Tanbihus Tsani. Habis kat tu. Jadi yang mentadliskan hadis pada jami' sahih, dua jami' sahih ni seperti A'mash, Husyam dan juga Bashir, Qatadah dan Sya'bi. Habis kat tu. Kemudian At-Tsani makna At-Tanbihus Tsani. Tambih yang keduanya Al-mukhtalifuna fi qabili hadis mudallas. Hadis kita baca mudallas. Kalau mudallis tu makna orang. Orang-orang yang bersalahan pada menerima ke hadis mudallas, hok duk bersalah-salah kata ada terima, ada kata tak terima, itu innamahum man la yahtaju bil mursal. Hanya sahaja mereka itu ialah mereka yang tak buat hujah dengan hadis mursal. Adapun orang yang buat hujah dengan hadis mursal, maka dia tu tak ada khilaf, ada makna terima. Dia terima. Hok kata terima, hok kata boleh buat hujah dengan hadis mudallas kalau tidak tu, hok orang hok dalam bab hadis mursal dia tak berhujah dengan hadis mursal, dia tak terima hadis mursal. Amma man yahtaju bihi faqad qabilahu. Adapun orang yang berhujah dengan hadis mursal, maka menerimanya akan hadis mudallas. Tu. Jadi kalau hadis mursal pun dia terima, hadis mudallas makna dia terima juga. Jadi hok duduk jadi khilaf kata setengah terima kau hadis mudallas ni ialah orang tak berhujah dengan hadis mursal. Tu. Jadi orang tak berhujah dengan hadis mursal ni, dia bagi dua pula hadis mursal, hadis mudallas. Ada terima hadis mudallas, ada tak terima. Ada buah hadis mursal tu tak terima belaka. Hok demo ni. Hadis mursal dia dua, kalau kita hadis mursal A B. A mana terima hadis mursal sebagai hujah, B tak terima. Hok B ni pula pecah dua. Kalau dah lebat hadis mursal pecah dua pula. Ada terima, orang panggil hadis mudallas, ada tak terima hadis mudallas. Tapi kedua-dua ni memang tak terima hadis mursal. Tu mana tak buat hujah dengan hadis mursal. Tapi hadis mudallas tu dia boleh terima. Hok kumpulan tak terima hadis mursal, ada kumpulan yang boleh terima hadis mudallas. Sebab hadis mudallas ni dia bukan belawak, dia bukan bohong, dan dia tu ada unsur al-luqi. Tu. Tapi dengan syarat-syarat hok boleh terima hadis mursal pun makna dia ada syarat. Hok tak berhujah dengan hadis mursal pun dia bukan kata mutlaqan. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i, dia ada juga hadis mursal hok sahabat yang dikenali mengambil, hadis mursal hok tabi'in yang dikenal pasti dia ambil daripada memang ghalib hadis dia diambil daripada sahabat, tu diterima. Seperti Sa'id ibn Musayyab, itu menantu Abu Hurairah. Jadi dengan sebab tu mana kebanyakan hadis dia tu dia memang diambil daripada Abu Hurairah. Jadi oleh kerana kenyataannya begitu, maknanya sikoh orang tentang dia tu ambil daripada Abu Hurairah itu mana walaupun dia tak sebut nama Abi Hurairah, maka orang terima hadis dia. Tu. Qala musannif rahimahullah taala wa asyara lil qismi tsani bi qawlihi, dan mengisyaratlah oleh musannif bagi kisah yang kedua. Kisah yang kedua bagi hadis tadlis ni. Hadis tadlis ni dia ada berapa? Ada tiga ni. Tidak silap mana tiga. Yang pertama kita telah lepas dah makna tadlisul isnad. Tu tadlisul isnad. Yang kedua ni, jenis tadlis yang kedua mengisyaratkan musannif bi qawlihi fazusyuyuh khidhikruhu syaikha bima yukhbihi min kanasabin awisuma. Itu lagu slow rock lah orang panggil ni. Jadi fazusyuyuhi dzikruhu syaikha bima yukfihi min kanasabin awisuma. Kalau rajanya fazusyuyuhi dzikruhu syaikha bima. Tu. Tu abda'u bismillahi. Tu kitab apa tu? Jadi fadhu syuyukhi dzukruhu asyqa bima yukfihi min kasabin kanasabin awisuma. Ni dia panggil fadhu syuyukh. Fadhu syuyukh maknanya tadlis zusyuyukh. Panggil tadlis zusyuyukh. Ni kita baca syarah dia lah, duna tadlisil isnad, kure berbanding dengan tadlisil isnad. Tu zusyuyukh ni makna kure
fi zami pada keji. Kurang-kurang tu pada apa? Pada pihak keji. Maksudnya tadlil isnad lebih dikeji dah. Lebih keji dah. Pada keji. Mana kurang pada keji faqad balagha Syu'bah bin al-Hajjaj fi dhammih hatta qala tadlis maka sesungguhnya telah mubalaghah oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj pada mengejikan tadlisil isnad ni. Tadlisul isnad hatta qala sehingga dia berkata tadlisul isnadu akhul kadhib, akhul kidbi ataupun kadhib. Tadlisul isnad ni adik-beradik berlawak. Tu makna mubalaghah. Kerana tadlis ni sebenarnya dia bukan berlawak. Dia hanya tahsinu sanad. Mencantikkan sanad. Dia panggil, dia masuk dalam bab menipu daya. Bagai huduh kita balut comel. Gitu jelah. Dia bukan bohong. Tu. Tapi masuk dalam bab tipu daya. Tapi Syu'bah ni dia berdoa pada mengejikan akan tadlisul isnad, sehingga dia kata tadlisul isnad ni adik-beradik bohong. Wa qala berkata Syu'bah la'an ni balaghah dia, mubalaghah bukan balaghah, mubalaghahnya pada zam ni sana. La'anni azni ahabbu ilayya min an udallisa. Tu siapa begitu, bukan dia tu nak berzina, tu kena fahamlah ni. Maknanya sesungguhnya aku berzina lebih suka kepada aku daripada aku tadliskan hadis. Akan tadlis isnad ni. Nak ayat kata kejinya mana tadlis ni. Lebih baik aku berzina ni. Dia tidak akan berzina ni. Supaya dari kitab Minhaj itu, bila kita mengopak kok orang, makna kita pahala ibadat kita kepada orang tu. Jadi dia kata ni, seorang orang panggil salaf itu, dia kata, kalau aku nak mengopak baiklah aku mengopak kau mak aku. Sebab pahala aku tu boleh kau mak aku ni. Bukan makna dia nak mengopak mak dia ni. Nak rakyat daripada bui kau orang lain. Dia kalau kita mengopak sianu, pahala amal ibadat boleh kau dia. Baik aku mengopak kau mak aku, boleh kau mak aku. Ni pahala tu. Tapi bukan makna dia nak mengopak kau mak dia. Nak rakyat mana rugilah duk mengopak orang mana boleh kau orang ni. Ni. Jadi rakyat kata maknanya keji tak kejinya orang panggilan, sehingga dia kata begitu ni. Kalau lebih baik zina lah daripada tadlis isnad ni. Bukan dia tu memang nak zina tidak ni. Wa arrafa tadlis syuyukh, tapi kita kecek tu dia kena beringat juga sebab orang tu dia tak faham. Tidak semua orang faham ni. Jadi dia kata, nak berzina. Ustaz tu kata nak berzina ni. Lebih suka berzina ni. Dia tak faham maksud. Ni, maksud konteks ayat tu gapo dia ni. Nak rakyat mesej dia gapo dia ni. Bukan rakyat nak berzina ni. Nak rakyat kata kejinya benda tu. Baik berzina daripada buat benda tu. Bukan makna rakyat nak berzina. Bukan nak rakyat kata berzina ni lekehin. Makna benda rengeng mana. Tidak ni. Nak rakyat semata-mata nak rakyat teruk berdoa benda tu. Siapa dibandingkan benda yang sangat keji. Zina-zina ni dia panggil fahsyak. Bukan saja mungkar, maksiat. Bukan dia tu fahsyak. Ni. Seteruk-teruk zina tu mana hal lebih baik zina lagi daripada nak rakyat kata teruknya jenayah atau kesalahan itu. Tu. Wa arrafa tadlis syuyukhi biqaulihi, man ta'rif al-musanni akan tadlis syuyukh dengan katanya fazul syuyukh zikruhu syaikh, menyebutnya rawi akal guru. Dia sebut tok guru dia. Kalau tadlisul isnad ni dia tak sebut langsung. Dia tak sebut langsung tok guru dia. Dia sebut tok guru bagi tok guru dia. Nah. Sedangkan dia dengan tok guru bagi tok guru dia tu muasarah dan juga ada al-luqi. Tu. Ni dia sebut tok guru dia, tapi zikruhu syaikh, makna dia sebut tok guru dia bima yukhfihi. Dia sebut nama tok guru dia dengan barang yang menyembunyikan akal tok guru dia. Nama yang orang tak kenal tu tok guru dia tu orang tak kenal. Dia sebut nama orang tak biasa panggil tok guru dia tu. Tujuan dia nak susuk juga, nak susuk pucuk juga je. Dia tak sebut langsung, dia berasa ni salah ni. Sebab tu dia sebut juga tok guru dia, tapi dia sebut nama orang tak tahu nama. Tok guru dia tu nama ada 2-3 bahasa ni. Dia sebutlah dengan nama panggilan yang orang tak biasa panggil nama tu. Hanya orang yang khusus, orang tertentu saja kenal dengan nama tu. Tu. Jadi maksud dia nak susuk jugalah, nak susuk pucuk juga tu. Min kanasabin, daripada seperti nasab ataupun summa, makna nama lah. Nama yang yukhfihi, yang menyembunyikan akal guru dia tu. Tu. Yang menyembunyikan ni.
nak lakop kon gelare-gelare hok orang tak kenal kok ni. Kita sebut saya kita orang kapu dak panggil, kita nak sebut kepada orang luar saing-saing dia tak biasa dengar ni. Jadi orang tak perasan lah. Jadi dia sebut nama guru dia, tapi dengan nama yang orang tak tahu. Nama tu ialah guru dia. Itu makna yukfihi. Itu dia panggil tadlizuz syuyukh. Tu. Hak ni kurang keji sikit daripada tadlizul isnad. Ai zakara rawi asy-syaikh, menyebut oleh rawi akan guru allazi sami'a zalikal hadits minhu, yang dia mendengar demikian hadis tu daripada guru sana, bima yukfihi, dengan bare dengan nama yukfihi yang menyembunyilah ma tu hi akan dia akan guru dia anisami daripada orang yang mendengar, kai yas'ubu ma'rifatat tariqi alai, supaya susahlah mengetahui jalan di atasnya, di atas syekh saat ni. Tu. Mana nama min daripada kana nasabin, seperti nasab. Dia sebut nasab yang nama bayanul lima, gap dia ma tu. Nasab ma yukfihi tu. Gap dia ma yukfihi tu, seperti nasab. Ai mim mislihi nisbatin ila qabilatin aw baladin aw sunatin, daripada seumpama menisbahkan kepada kabilah yang orang tak kenal ni, ataupun negeri, ataupun sunatin, pertukangan, perbuatan, nelayan ke, tukang jahit ke, aw misli suma, ataupun seumpama nama. Suma tu boleh baca lagu mana? Bitaslisi, dengan 3 sin tu. Lugatan fil ismin, satu lugah satu cakap pada isim. Suma tu makna isim lah. Boleh baca suma, sama, sima. Kalau kita makan tu makna sema tu, makan zaman budak dulu. Sema ni. Jadi boleh baca suma, sama, sima. Boleh baca 3. Gap dia sama, gap dia suma, gap dia sima. Isim lah. Kalau kita kata orang KL, dia kata sebentar. Orang Kelantan kata semetar. Semetar tu satu lugah daripada sebentar. Orang alik sana pula dia kata star, nak pergi denus star ni. Star. Itu satu bahasa ni. Macam mana semmata, mana satu lugah daripada semma ni. Tu. Jadi ni baca dengan tasris. Tu satu lugah daripada isim. Jadi suma tu isim, mana nama. Dia sebut nama yang orang tak boleh kenal, guru dia tu. Awil kunyah ni Abu ni. Abu mana Abul Qasim, Abul Hasan, awil laqab ataupun laqab ni Zainal Abidin. Boleh kau orang Melayu Zainal Abidin ni jadi nama ni. Orang Arab dia tak letak nama Zainal Abidin, itu hanya laqab ni. Seperti Ali bin Husain bin Ali, namanya Zainal Abidin. Baca kitab mari tu, ingat tu. Yang mengatakan makna tidak semua ilmu ni boleh didedahkan. Inilah aktumul jawahira ilma jawahirah. Sebenarnya aku sembunyikan akan ilmu, akan permata-permatanya ni. Karena tidak semua ilmu tu boleh dizahirkan. Karena kalau aku zahirkan permata maka akan dituduhlah aku ni orang mimman ya'budul wasan, daripada orang yang menyembah berhala. Itu cucu Sayyidina Ali. Saudara gelar dia Zainul Abidin. Nama dia Ali bin Husain bin Ali. Dan telah berpesan dengan ini wa wasahu, makna telah berpesan dengan ini ialah Abul Hasan, oleh Abul Hasan tu mana Ali ilal mana Husain, ilal Husain, kepada Husain. Kepada Husain. Abu Hasan tu makna ayah Hasan, pesan dah kepada Husain anak dia ni. Jadi ni supaya yang berlaku kepada seorang wali ni di Syam dulu. Tak ingat dari kitab mana ni, hana jumpa ni. Jadi ni dia duduk iktikaf di masjid, dia buat ibadat di masjid. Maknanya lalu dia pergi di orang panggil tangga masjid lah, halaman masjid, lobi masjid tu ni. Tiba-tiba dia kata al-ma'bud tahta qadami. Dia kata lagu tu, al-ma'bud tahta qadami. Al-ma'bud makna yang disembah duduk bawah tapak kaki aku. Dengar kepada orang dalam masjid pakak gini gapo dia? Dia royak al-ma'bud tahta qadami. Yang disembah itu duduk bawah tapak. Orang pakak tebel, pakak tembuk dia ni. Sehingga mati. Dah kecek lagu tu ni. Penuh ni kecek lagu ni. Yang ni Tuhan duduk bawah tapak kaki. Al-ma'bud ni. Jadi maknanya lama lepas pada tu, maknanya lepas kejadian tu, makna ada satu orang raja Islam, dia ziarah. Mana masjid tu masjid orang pakak ziarah ni. Jadi kita kata macam orang-orang
Inilah orang-orang hok duduk iring. Dia tu lah dia royak. Pernah berlaku ni macam pemandu pelancong lah dia royak kejadian-kejadian ni. Di masjid ni dulu ni tempat ni tangga ni pernah berlaku satu kejadian satu orang ni maknanya orang pakak tijek antiber dia pakak katuk dia pakak sehingga mati ni. Bapa dia kata, dia kata al-ma'bud tahta qadami. Yang disembah tu ni ialah bawah tapak kaki aku ni. Jadi kerana dia tu raja ni, bukan raja negeri tu ni. Dia pun maknanya dia mari teragali gapo dia terasa ada sesuatu ni. Aku gali sini tempat hok dia ni. Orang gali-gali tengok jumpalah galian emas. Jadi masuk Tok Wali saat ni al-ma'bud ni Malik bin Dinar kata gapo? Al-asnamu fi hadzal zaman. Berhala pada zaman ini. Zaman dia ad-dananiru wad-darhimu. Ialah duit emas, duit perak. Al-asnam ni gap dia berhala tu gap dia. Orang sembah lah. Ma'bud dah tapi bi ghairi haqqin. Berhala ni orang sembah. Jadi berhala zaman ini gap dia. Duit pitih. Ni. Mana orang sembah duit pitih. Semua duit pitih bukan ambil dinar, ambil mana letak mana timbul pakat sembah tidak ni. Jadi kalau kita ni jiwa raga kita serahkan untuk ni, mana kita jadikan untuk mendapat tu mana kita dak sembah. Jadi maksudnya ialah duit peti emas. Emas ni orang sembah. Sembah tu bukan mari ambil emas juga duk pakat sujud ke dia. Tidak ni. Hemah manusia hanya nak kepada memiliki harta, memperbanyakkan harta. Jadi betul lah dia kata al-ma'bud tahta qadami. Sebab la ilaha illallah, tidak ada Tuhan ilah tu ma'budah bihaqqin. Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tuhan yang disembah dengan sebenar tak ada, melainkan hanya Allah Taala saja. Hok disembah dengan tak sebenar tu ramallah. Dia istilah mana ma'bud tu makna yang disembah. Ilah makna yang disembah. Nah, jadi yang disembah tu ada hak sebenar tu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-ma'bud tahta qadami. Yang disembah tu ada di bawah tapak kaki aku. Rupa-rupanya emah. Jadi orang tak faham. Jadi fitnah lah. Orang pakat mari timbuk ni. Tu. Nak ayat laqab ni makna gelar nama. Dia ayat gelar yang orang tak kenal. Nah. Macam Imam Ghazali, orang awam dia hanya kenal nama Imam Ghazali. Kalau kata Abdul Hamid, ya tak kenal lah. Itu untuk ahli ilmu. Mana penuntut para muallimin kenal lah Abdul Hamid. Kalau Abdul Hamid kenal lah. Tapi kalau orang kata Abdul Hamid ni siapa dia ni? Pas kalau sebut nama dia dalam hak kenal dia Muhammad bin Muhammad tak ada siapa dia kenal ni. Pada itulah nama diri dia tu. Nama ada dalam kad kenal tu. Jadi seorang rawi tu dia sebut nama tok guru dia, tapi dia sebut dengan nama kau dengan nasab yang orang tu tak jadi kenal. Tok guru dia tu siapa dia? Maka ini dia panggil tadlis zusyuyukh. Tu. Ka qauli ba'dihim, seperti kata setengah daripada mereka itu. Maknanya muhadis haddatsana Abdullah ibn Abi Abdullah, membaca hadis akan kami oleh Abdullah ibnu Abi Abdullah. Mana Abdullah bin bapa bagi Abdullah bin bapa bagi Abdullah. Jadi yuridu bi Abdullah ibni Abi Dawud. Nah, As-Sijistani. As-Sijistani ialah murad dianya ialah Abdullah ibn Abi Dawud As-Sijistani. Tu. Jadi bila dia kata Abdullah ibnu Abi Abdullah, jadi orang tak kenal. Tu. Jadi bila tak kenal tu dia jadi majhul supaya tak sebut dah. Maka qala Ibnu Salah, berkata Ibnu Salah, wa yakhtariful halu fi karahati zalika, bersalah-salahlah situasi ataupun kelakuan pada makruhnya demikian itu tadlisul zusyuyuh ni. Setara mana makruhnya? Bihasabil gharadi, dengan sekira-kira gharak. Apa tu dia pergi sebut nama orang tak kenal tu. Tengok kepada gharak dia tu gapo dia ni. Alhamili alaih, yang menjadi faktor yang membawa di atas tadlis zusyuyuh ni. Tengoklah setara mana makruh dia tu. Besar kau kecil, banyak kau sikit, bergantung kepada faktor. Alhamil makna faktor mana gharak dia yang menjadi faktor kepada dia buat hijab ni. Hijab apa dia? Hijab tadlis. Tu. Faqad yahmiluhu ala zalika kaunu syab, maka kadang-kadang menanggung akan dia akan rawi
menanggung membawa akan rawi menjadi faktor akan rawi ala zalika di atas zalika tadlis kaunu syaikhihi keadaan tok gurunya rawi sani alladhi ghaira simatihi ghaira apa tu zalik kaunu syaikhi keadaan gurunya alladhi ghaira simatihi ghaira thiqatan ialah tidak sikoh guru yang ghaira sami'atu ada ain ke tak ada ni sammathu sammathu mana yang guru yang dia tidak menamakan akan dia tu ni itu ghaira thiqati makna tidak hak dia tidak sebut nama hak saya betul tu ghaira sammathu mana yang tidak menamakan akan dia ni secara orang panggil jelas itu soreh tu ghaira thiqatin tidak sikoh ni. Jadi au kaunhu jadi kalau orang tu tidak sikoh jadi ini menyembunyikan aib lah au kaunuhu jadi tentang makruhnya itu tengok keadaan tadli zuhsyuyuh apa tak sebut nama dia betul-betul orang pakat kenal belakang jadi boleh jadi kerana dia tu tidak sikoh kaunuhu ataupun keadaannya syaikhihi itu mutaakhirul wafa tertakhir wafat. Dia makna lambat mati. Jadi lambat mati. Jadi maknanya faqad syarakahu fi sama' minhu jama'atun dunah. Jadi inilah orang panggil ni. Makna dalam makna dia ada niat makna tak sewi nak dia timbul nama dia ya. Jadi oleh kerana guru saat ni tu dia umur panjang, lanjut usia, menyebabkan orang lain pun belajar juga daripada dia. Kitab tu orang lain belajar juga. Jadi kalau dia sebut betul-betul nama tok guru dia orang lain kata orang amal lagi orang lain duk belajar dengan tok guru ni. Jadi dia sebut nama pelik-pelik tu supaya orang tak perasan tu. Jadi tak jamin juga niat lagu tu nak menyahu lah orang panggil. Ada setengah-setengah ada pelajar-pelajar biasa dia ada setengah pelajar-pelajar ni dia susuk dia mengaji dengan tok guru tu dia takut kita pergi belajar juga dia tak royak pada tolong dia pergi mengaji dengan pada tolong tu dia tak suruh lama-lama lepas tu baru kita tahu gimana duduk barulah terbuka rasio dia tak suruh dia pergi mengaji seorang dia tak suruh orang lain mengaji takut orang lain pandai juga tu dia ada perangai lagu tu manusia ni macam-macam lah. Jadi faqad syaraku fis sama' minhu maka sesungguhnya musyarakah berkongsilah akan dia akan rawi saat ni fis sama' pada mendengar yakni belajar minhu daripada guru saat ni jama'atun oleh satu jemaah dunahu selain daripadanya. Jadi maknanya tak sedaplah dianya. Tu salah satu daripadanya au kaunuhu asgharam sinnan atau ada guru tu lebih kecil dari segi umur minar rawi anhu daripada rawi yang meriwayatkan daripadanya daripada guru saat ni. Jadi kalau orang tahu dia mengaji dengan bodoh malulah dianya. Jadi dia pun sebutlah nama tok guru dia tu orang tak kenal. Itu dia panggil tadlis zusyuyuh. Itu maksud dia mana boleh jadi tok guru dia tu makna sikoh tapi maksud dia sebab itulah karohah saat ni bergantung kepada gharak mana tujuan tu buat apa tu. Tu. Jadi tujuan dia ni malah orang panggil orang tahu dah dia mengaji dengan budak. Au kaunuhu katsirar riwayah anhu ataupun ada modalis saat ni tu banyak sangat riwayat daripadanya. Dia banyak mengaji dengan tok guru tu. Jadi setiap kali dia uriat hadis tok guru tu sama nama sama saja tok guru dia. Jadi dia ubah nama tok guru dia tu kepada nama tok guru juga orang tak kenal dengan menyebutkan nasab yang lalu maknanya yang dia sebut mana dia sebut nama tok guru dia orang tak kenal. Jadi dia kata mu ni ramai tok guru jadi mu ni ngaji seorang ni ya tok guru gitu. Itu sebab dia orang panggil dia tadlis itu. Tu. Jadi fala yuhibbu al-iktsara min zikri syakhsin wahidin maka tak suka rawi itu memperbanyakkan daripada menyebutkan seorang yang satu ala suratin wahadatin di atas satu surah. Itu maknanya boleh jadi saja dia nak tafannul fil ibarah ataupun dia malah orang kata mu ni ngaji dengan seorang tok guru mu ni mengaji dengan dia tu seorang aja tu tak ada tok guru seorang tok guru tu. Dia orang mempertikaikan ilmu dia misalnya. Tapi sini misalnya dia wayang dia tak suka nak sebut seorang tu dengan satu cara Ini tafannul fil ibarah.
mempelbagaikan. Sekali begitu sekali begini ni. Tapi dia sebut tu nama hak lagu tu orang tak kenal tu. Dia sebut nama hak orang tak biasa dengar nama tu. Yang dinisbah kepada guru dia tu. Tu. Qala tambihun ma dzakarus qustullan ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.